Buka dah aircon tu tak buka. Impromptu ke dia punya Instagram punya sesi? Impromptu. As and when she Anytime free pang. dia akan ambil. Dia tak ada istilah kata ada time tertentu no. Anytime I free. Okay, Assalamualaikum. Ramai yang duk tunggu ni. Saya tahu daripada hari Sabtu sama Datin dah share ke? Mengenai malam pengalaman saya pada tahun 2012 masa bulan puasa. Nak cerita ke? Ya. Okay, semua dah masuk ke? Saya tak tahu nak cerita sampailah Tuanku Permaisuri minta saya buat sharing tu dan menghormati request dia dengan mak dia sebagai tamu. Okay, saya pernah share dengan you all semua. Saya pernah kata saya tak pernah bias dengan orang yang tak pakai tudung. Pasal saya pada tahun 2000, sebelum tahun 2012, saya adalah antara orang yang tak pakai tudung. Dan saya memang dress to kill. Maksudnya memang seksi, memang semua. And mak saya antara orang yang tak pernah give up dengan anak. Tak pernah give up dengan anak. Sampai istilahnya kalau kita beritahu dia tak mak, dia selalu kata belajarlah Quran. And I was doing very well since I umur 35. Start dah drive big course semua. So bila mak kata pergi belajar cikgu, pergi belajar mengaji. Mak nak hang belajar mengaji. Pergi dengar cakap mak hang. I always say like this to my mom. Mak, nanti bila Datuk bisa belajarlah mengaji, relax, chill lah, tak usah nak paksa. Just because mak dah berubah hari ni, bila mak umur 40 lebih, mak nak paksa orang boleh ikut mak. Awak masa mak muda-muda macam Biza, mak pakai kebaya. Masa time tutup tak pernah cerita kat mak pergi belajar mengaji. Time Biza mak nak suruh. So when I say that, she keep quiet. Dia tak mak cakap pasal mak tak mau. Buang masa kita tak tahu apa nak jadi. So for me is something that you shouldn't control and decide what I should do in my life. So tak apalah. Satu hari mak kata, kalau hang sayang mak, hang belajar mengaji. Okay, that's why doa my mother ni punya nak I belajar dekatkan diri dengan Al-Quran daripada I umur 20 tahun. Masa I nak first kereta, Potan Saga yang buat dengan kereta I terbang terjabatan Pulau Pinang, nyari jatuh jabatan Pulau Pinang. Lepas tu I tak takut dengan height. I nyari jatuh jabatan Pulau Pinang. Okay. Masa time tu I nak kereta, I kata memang macam ni. Mak kata, apa perjanjian hang kalau hang nak kereta ni? Mak nak suruh Biza belajar mengaji kan? Kalau mak bagi kereta, Biza belajar mengaji. Tetapi I tak buat juga. Because for me it's like, when I'm ready lah. It's something that mengaji ni satu benda yang Al-Quran. Pasal tu Allah turunkan satu. Pasal Quran ni satu benda yang bukan senang. Pasal tu saya selalu kata, nak baca Quran, nak beli Quran, nak kerja dengan Quran, nak jual Quran, orang yang Allah pilih saja. Orang yang Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, hang tak akan boleh buat semangat tu. Teng. Lepas tu betul-betul dia bang. Lepas tu tak apalah. So she never give up. She always baca Yasin untuk anak. Setiap hari baca Yasin untuk anak. Sampailah bila I'm doing very well masa I umur 30. I tak baca juga mengaji, tak mengaji, tak pegang Quran semua tak. Sampai bila I doing very well, I drive my first Mercedes masa umur 35. Dia abang macam ni. Hang sayang mak tak? Mak suka ustazah ni. Mak suka kalau mak duduk KL, mak nak pergi belajar dengan dia. Dia tunjuk ustazah Datuk Dr. Fatimah Zahra. Itu mak suka, mak support, mak belajar lah, mak dengar mengaji. Dia selalu bila tiap kali dia balik kampung, dia mai dengar cakap mak, mai duduk bawah. Pasal I very close to her, tapi I pandai buka sama. So bila tidur atas pohon, bila duduk atas pohon tu, I main lah telefon dia. Hang dengar lah Nur ustazah duk mengajar mengaji. Itu kata dia, mak, kita nak suruh anak-anak dekat diri dengan Quran, kita jangan paksa. Jangan paksa anak-anak. Dia macam ni, masalah dengan mak suka paksa. Kita jadi tak suka nak baca Quran. Jadi sesak nafas nak baca Quran. Pasal benda ni, nantilah. Ada hidayah esok baca lah. Cakap macam tu. Cerita, tak lah, ni mak suka ustazah ni. Kalau hang mak duk KL, mak pergi belajar, mak cari dia sampai jumpa. Tu mak, tu beza mak dengan Biza. Lepas tu dia kata, dengar cakap mak, mai duduk. So sekali bila dia dengar ceramah agama tu, dia paksa. So you main telefon sambil duduk. Dia kata, dengar cakap mak, ustazah tu ada, cuba hang tengok. Mak jangan paksa budak-budak lebih-lebih mak. Mak suruh duduk tadi, dengar pakai mata ke pakai telinga. Yang suka taksub mak idola dia sangat mak tengoklah dia. Bisa tak payah pakai telinga cukup. So satu hari dia cakap, habislah topik tu. I'm a type person who love books so much. I tak boleh hidup tanpa baca buku. So I got kabinet penuh dengan buku. Buku macam jenis buku semualah. Lepas tu tahun 2012, I main paintball dekat US. Okay, selalu orang dapat hidayah bila balik umrah. I tak pernah pergi umrah masa tu. Bila orang suruh pergi umrah kan, I'm doing very well. I'm earning like, jangan tanya how much I'm earning. Okay, if I can do very well, you try masa tu kan.
Bila suruh pergi umrah, saya kata macam ni, I'm not ready to be umrah. Pasal apa? Tak guna pergi umrah kalau balik tak pakai tudung. Tak guna pergi umrah kalau balik tak pakai tudung dengan sempurna. You give all kind of excuses just to make sure that you is comfort you. So I kata okay, tak apa. So I tak mau pergi umrah. I kata I pergi travel overseas semua tempat yang lain. So bila I nak main paintball dekat US, balik pada masa nak pergi US tu, I kena penyakit ketumbuhan, hiaspa kat punggung. So tak rasa lagi. Tapi sampai bila I pergi balik daripada US tu, I memang suffering, sakit gila-gila atas kapal terbang. You tak boleh duduk. You nak berak tu, you duduk atas kat tulang punggung you tu kan. Yang tu yang you punya hiaspa. You bertinggung, berak, bercangkung pun tak boleh. Jadi memang sakit. So I sampai masa transit dekat Taiwan, I tidur atas lantai pasal terlalu sakit. Sampai dekat KL, okay, I'm a motivational speaker. Pasal tu bila orang terdati, macam mana you bagi motivasi? I am a motivational speaker. Hanya I tak bagi orang tengok je siapa behind the scene. For me, you should know me as a penjual Al-Quran. Tak payah tahu I sebagai unit trust consultant, tak payah tahu I sebagai motivational speaker. You don't have to know me because I always kata macam ni. Kalau I mampu jual unit trust sampai I can be one of the top. Kalau you are so good in marketing, jual Al-Quran. I kata, if you are so good in marketing, jual Al-Quran. Pasal Al-Quran ni adalah satu benda yang you kena market diri you dekat Allah, bukan manusia tau. You have to do marketing, very good marketing dengan Allah. Then only dia akan lead orang lain untuk bagi nampak you. Lepas tu? How do marketing Allah? Okay. Okay. Tak lagi. Lepas tu, bila I balik pada US, I go through lah buku. Okay. I baca first paragraph. Nak masuk second paragraph, first paragraph tu I tak ingat apa I baca. I baca tak ingat tak. Memang tu kata, apa sebab pagi ni aku macam bodoh sangat lah. Nak kata jet lag, I don't believe in jet lag. I balik overseas mana pun, I akan lawan mata. Because I'm a type person, memang I always believe that if you cannot control your mind, forget it to control other things. So I tak believe in jet lag. So bila I tak boleh buat, I kata baca tak boleh. I kata okay, that's it. Main Facebook. Masa tu I hantu Facebook. Bila I buka Facebook, Allah tu maha kaya tak, doa seorang ibu. Tiba-tiba kan ada keluar kat Facebook tu, ada orang post kan, kelas Ustazah Dr. Fatimah Zahra di Bukit Mulia. Saya kata, dia ni Ustazah yang mak suka tu, yang Pak Arat yang besar-besar badan tu. Saya kata tu. So okay lah, dia kata pukul 10. So I get ready. Pasal bila I masuk, I tengok dalam TV kan, orang pergi tengok ceramah agama pakai macam baju lawa-lawa, pakai beg tangan semua. I was under impression you tak pernah pergi masjid dekat KL. You duduk KL, you tak pergi masjid. Pasal nanti you kata apa, awak hang tak ada sembahyang kat rumah, nak kena tunjuk alim pergi masjid. Oh, I got all the answer. Mulut ni tak lalat. Bukan makan saja, menjawab nombor 1 sampai 10 pagi penampak baru dia senyap. Okay, lepas tu I tak pergi masjid langsung. Ni I cakap tuan. Pasal tu I kata never kata ke orang yang kita tengok dia jahil secara luar. Never. Pasal kalau Allah nak turn dia, Allah pilih dia, Allah akan bagi kat dia kedekat yang hang sekolah agama pun hang tak boleh jual Quran macam dia jual. Never. So masa I balik pada US tu, bila I tengok macam tu, I pergi kelas mengaji tu. Masa I pergi, I siap pakai baju macam baju lawa-lawa, siap bawa beg Chanel semua kan. I masuk masjid, I tengok dia buka rehal. Dia buka rehal, kata, aku nak duduk mana, tak ada kursi kau punya. Oh, kena duduk atas lantai. So you seorang je tak bawa buku nota, you tak bawa Quran. You duduk macam mana forum perdana kan, dia pun duduk tengok atas kursi dengar ceramah agama tu. Orang kata belajar pergi masjid. So bila duduk buat bodoh kan. Nak buat apa lagi buat bodoh. So masa time tu tengok kiri dan kanan. Tengok kiri kanan, oh Quran dia ni mahal. Tak apa, aku nanti beli lagi mahal daripada tu. You still have that kind of feelings tak? Okay. Tu tengok Quran, oh dia ni Quran dia mahal. Tak kira aku balik ni, aku cari Quran mahal macam dia ni. Okay. Lepas tu, okay, this is the point I nak you all take note Take exactly this point Al-Quran ada roh. Al-Quran ada roh. Kalau you all sayang sesatu-satu hamba Allah yang you all betul-betul niat apapun, bila you all beli Quran hadiah, lillahi ta'ala, saya nak beli rumah ni, niat, ya Allah Tuhanku, bagilah asbab aku jual Quran ni, atau aku beli Quran ni, aku bagi Quran ni kat dia, akan bagi kat dia hidayah yang benda tu akan jadi saham untuk aku. Okay, so what happen? Ada orang bagi hadiah Quran, tapi I tak tahu siapa bagi hadiah Quran. Okay, what happen? Bila I pergi sekolah, dekat Taman Tun tu, Jasima, nak beli Quran, I pegang Quran. Demi Allah depan Quran, demi Allah, I pegang je Quran tu. I nak cari kata dengan kawan tu, mana Quran yang 100 lebih, 200 lebih. Tengok niat dia tu, 100 lebih, 200 lebih. Pasal I pegang je, lillahi ta'ala, masa time tu, biasa tengok dah matahari. Bila kita tengok matahari kan, dia akan, you dapat point yang hitam tu kan. I pegang Quran tu, tiba-tiba nampak bayang Quran kuning.
Macam satu, macam you duk nampak. Macam duk nampak, duk bayang kata, Quran kuning. Tu tak apalah, you cari benda lain. You pegang je Quran dia keluar bayangan Quran tu. Dia nampak macam you, dia macam nak cerita, macam you nampak matahari, you tengok lepas tengok pandai, you tengok benda yang lain, you tengah sembang ada, you nampak dark spot kan. Yang tu you nampak Quran kuning tu. So I kata, I pegang satu Quran, I kata alah tak pergi hang lah. Pegang Quran ni nak bayang kat kaunter dah, kat kaunter. Oh, tak boleh, hati I macam tak tenteram, macam you hilang barang yang you cari tak jumpa. So I letak, I masuk kereta, I call my mum. Mak, Mak ada tak pizza ada Quran kuning? You tak tahu you ada Quran apa, pasal punyalah you tak tengok Quran. Mak, pizza ada Quran kuning tak, Mak? Hang tak ada Quran kuning, tapi ada yang budak USM tu ikat hang warna hijau. Tak, dia kuning, hijau, dia kuning, Mak, confirm kuning. Saya kata, Mak, balik rumah, I punggah cari satu rumah. I duduk Amani kondo 2 tingkat kan. Cari satu rumah tak jumpa. Kata mana benda ni? Apa benda aku duduk nampak warna kuning? I punggah buku semua tak jumpa. Okay, tu I kata, okay, tak apa, that's it, forget it. Mungkin aku ni jet lag. You duk kata diri you jet lag tau. Okay, dengar ni Allah kalau dia nak pilih you, dia nak bagi mirror vision. Okay, dia nak bagi hidayah kat you, dia akan bagi benda yang akan bagi dalam segi sikit-sikit, tapi dia start tarik. If you get something hint like that, get ready. That mean jangan deny. So macam saya masa time tu I try to fight, tapi mungkin kuat sangat kot. So I duduk atas katil, you cari dah satu rumah memang tak jumpa, rumah 2 tingkat. I duduk atas katil, sekali azan asar tau. Bila azan asar kan, masa time tu, you punya semayang tak macam mana? Bila mak you kata, dengarlah semayang lah, dengar cakap mak, kita kena semayang 5 kali sehari. Saya, mak, 5 hari sekali semayang pun sekurangnya semayang. Tu masalahnya. Aduh, mak ni bila mak dah alim, mak suruh orang semua jadi alim. I will say that. Lepas tu, bila semayang asar tu bunyi, tiba-tiba you tak ada, Allah tu kata Al-Quran ni ada roh. Never underestimate tau. The moment dia asar tu kan, tiba-tiba Allah tarik perhatian you, pergi dekat betul-betul ujung kaki you ada meja makeup tau. Laci nombor 2 tu yang you nampak. Pasal tu you punya tak ambil note selama ni tau. You buka laci nombor 2 tu, yang selama ni you taruh kaki you kat situ, ada Quran warna kuning. Kalau you all follow live saya setiap hari, kalau you all perasan ada satu Quran kuning yang duduk di belakang. Dan orang pernah offer saya, Datin, masa tu tak Datin, Fiza, buat I hadiah kat you Quran. Kesian Quran you cover you sampai pecah, I tak bagi. That is the Quran yang I dapat hidayah, yang ada roh yang panggil I. Okay, that is actually hari Khamis. Hari Jumaat, hari Sabtu adalah puasa pertama tahun 2012. Cuba cek balik date. Okay, saya ingat pasal apa? Hari Sabtu, saya pergi rumah Datuk Murad dekat Taman Tun. Dia buat kelas tafsir. Ustazah dah duduk depan. Masa time tu you pakai jambu, you dah keluar depan gila. Beruntuk kokok. Berat Taman Tun. Siapa masuk Ustaz mana? Ustaz Azharuddin. No, Ustazah Fatimah Zahra. I pergi kat kelas dia. Pasal mak I minat dia. So I kata, there must be something yang mak I suka pasal dia. So I pergi. So masa kelas dia dah start cerita pasal gangguan-gangguan jin. So bila dia dengar gangguan jin, you dah take note, kata, oh ceramah agama ni ada doa-doa macam ni. Kata apa, you take note lah. Habis. So bila habis point tan situ, masuk je puasa tu, rupanya dia macam ni, bila Allah nak bagi hidayah, okay, dia akan potong. Dia akan bagi you hilang satu benda dalam hidup you slowly. So masa time tu hari puasa yang pertama, I hilang nikmat makan. I memang hilang nikmat makan. I tak boleh nak makan, I tak mau makan. Petang tu nak buka puasa, I tak boleh nak lalu. I kata mungkin I tak mau puasa. Hari malam tu I tidur. Okay, this is the starting point. This is the starting point. Okay, dia tak bagi malam Lailatul Qadar kat you masa malam Lailatul Qadar, tak. Not from my experience. So starting point tu, malam tu you tidur, pukul 2:30 malam, tiba-tiba ada orang bisik kat telinga you tau. You tengah tidur kan, bangun Fiza. Dia sebut tu. Kata, tu baru tadi pagi belajar pasal jin tak? Tak. Tadi pagi hang belajar pasal surah jin. Ada jin. Ustazah siap baca surah Al-Baqarah. Kalau kita baca ayat ni, kalau benda tu ada dalam rumah kita, akan rasa getah terbakar semua tau. Kata dia boleh, bangun Fiza. Seorang lelaki tak macam mana. Saya senang. Aku kata, okay, tak apa. I relax, I bangun, I pergi kencing, I tidur. Hari Ahad tu, I kena sama juga 2:30 pagi. Bangun Fiza. Kata apa dia? Hari Selasa Isnin, hari Selasa kelas Ustazah dekat Masjid At-Taqwa dekat Taman Tun, pukul 2:30. So masa time tu, you pakai tudung selendang, ada jambu. Ustazah macam tak berapa bagi respon pasal orang yang tak tutup aurat secara sempurna tau. So habis dia punya kelas tu, saya terus pergi kat Ustazah pukul 4 lebih. Ustazah nak tanya sikit. Dia tengah apa dia? Kami buat solat tasbih.
Ustazah, I kena kacau tau. You ada tak ayat apa yang patut I baca supaya I tak boleh kena kacau? You kena kacau macam mana? Setiap hari daripada hari pertama bulan puasa, I kena pukul 2:30 pagi, ada orang bisik kat my telinga, say, bangun Fiza. Tu dia tengok muka saya. Habis you buat apa? I tak ada apa-apa, I bangun kencing, I tidur nak. Tapi you tidur nak? I tak boleh tidur. Why don't you do tahajud? Masa dia sebut tahajud tu, Mak I selalu tahajud setiap hari, tapi it doesn't cross my mind that I should do tahajud tau. So bila dia sebut tahajud, I kata dia, tak buat lah. Why you tak buat tahajud? Sunat buat. Kan sunat. Apa sebab you nak kena wajib benda tu, you bangun tengah malam nak buat tahajud? So you tengoklah Ustazah macam macam question. Kenapa hang nak kena tahajud? Dan lepas tu kata Ustazah ni, it doesn't answer me. I tanya pasal doa, dia pergi tanya benda-benda tu. Okay. There's a journey start dari pertama, I tak lalu makan. Setiap hari pukul 2:30 pagi akan ada suara bisik kat my telinga, panggil I bangun. Dan bila dah panggil I bangun, every day. Dan I tak boleh tidur sampailah setiap hari macam tu. Sampai 30 hari. 30 hari. 30 hari. So setiap hari I kena benda tu, memang I dah turun berat badan. Sampailah dan kami hari 10 hari bulan puasa tu, Ustazah dah start baca doa. Ya Allah, kami buat solat tasbih, Ustazah start baca doa. Ya Allah Tuanku, temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. So bila dia sebut baca doa malam Lailatul Qadar, kalau you pergi masjid Mulia tu, you akan nampaklah geng-geng yang memang kaki pergi masjid. So bila I pergi sana, mula-mula pun orang tak pandang lah. You kan pakai dengan make up you, dengan tudungnya bawah, tudung jabui keluar semua kan. Nak pakai tudung tak tentu semua kan. So mereka ada grup-grup mereka sendiri, tapi mereka taklah macam grouping sangat. Hanya macam dia ni tak erti ke main masjid pakailah tudungan sempurna. Tapi macam saya pula, dia kata, aku punya pasal janji aku main mengaji. Tak nak, hang jaga kubur hang, aku jaga kubur aku. Tak usah ambil tahu sangat, hang pun tak lama aja lagi. Kita punya mulut jahat tau. So bila satu hari tengah dia doa, Ustazah kata, ya Allah Tuanku, bagikanlah anak muridku malam Lailatul Qadar. Bila dia sebut macam tu, the first thing trigger me ialah I tengok belah kiri kan, I kata kesian makcik ni, dah tua macam tu main masjid kan, tak dapat malam Lailatul Qadar. Pasal she crying. I kata kesian kat dia kan. Bagilah dia dapat. Lepas tu kan Ustazah menangis, ya Allah bagilah anak muridku atau aku dapat malam Lailatul Qadar kan. Bila dia cakap macam tu, I tengok sebelah sini, kesian tudung punya labu sampai atas lantai macam tu, tak dapat malam Lailatul Qadar macam tu punya nangis. You was, because you duk kata kat diri you ni, hang duk pakai tudung pun jambu duk keluar, burung terkokok pun tak macam hang, takkan hang nak dapat. Betul tak? Takkan hang nak dapat. So bila dia cakap macam tu, tak apalah, habis end issue tu. So apa yang I buat ialah I just continue. Buat datang macam amin, tetapi you tak take note. So Ustazah beritahu doa-doa yang you kena baca bila you dapat malam Lailatul Qadar. Ustazah bang, then you tak take note. You tak take note pasal you tahu, bukan you dapat. You akan tahu, tak, come on lah, malam Lailatul Qadar is not something. So bila orang kata pokok tunduk apa semua, you angguk-angguk ke semua lah, tak apalah. So bila malam yang ke-20 tu, you dah start macam lupa, hari ni puasa yang ke-berapa, hari ni puasa yang ke-berapa. Okay. Tiba-tiba kan masa dia jadi satu benda yang you teringin. Bila tiba-tiba Allah temukan you dengan perkataan itikaf. Kata, apa dia itikaf, tak pernah dengar selama ni. Rupanya saya kata nak cari apa tu itikaf. Rupanya itikaf ni duduk dalam masjid. So saya kata okeylah, nak pergi tengok pasal itikaf ni. So I cari, I tak ada kawan yang kaki masjid. Bird from the same feather flocks together. So I nak tanya siapa. So I kata tak, kalau masjid tak ada orang itikaf, yang tak alim hang seorang, orang lain ada. So I start kereta, I bawa kereta, I buat update status kat Facebook. On the way to masjid nak itikaf. Biasa kita dulu kaki update status kan. Okay, along the way my journey sepanjang I nak dapat hidayah tu, I always suka tulis pasal agama. I buat kat my Facebook. Bila I tulis, dia akan ada suara-suara yang mengutuk you lah. Terutama ada satu lelaki ni akan kata, ni hang pakai tudung pun tak betul, tak pakai tudung, baru mengaji sehari dua nak tulis pasal agama. Okay, because dia macam sekolah base agama. So always pandang rendah kat you tau. Okay, jangan pandang rendah. Pasal you sekolah agama pun belum tentu you boleh jual Quran macam orang yang tak sekolah agama boleh jual Quran. Kalau Allah nak pilih dia. So malam tu I pergi naik ke Masjid Gufran. I berhenti depan Masjid Gufran, tengok gelap lah masjid ni. Kata, pukul berapa itikaf lah ni, 2:30. My friend kata, hang gila, hang buat kat status hang bawa Mercedes, hang buat status kata hang on the way pergi masjid. Hantar tak nanti kalau orang hijack macam mana? Aku nak pergi masjid lah, hantar tak? Hampir on the way masjid, ada 70,000 malaikat jaga, hantar tak? Tu dia punya cakap bila dia dah alim. Ustazah Fiza dah cakap. Dia punya alim. So I kata apa, I duduk tunggu, awak tak boleh, tak ada siapa lah. Ada kata dia, sekali I kata okey tak apalah, I pun keluar, I masuk. Bila I masuk,
I pergi ke situ. Masuk ke dalam tu Pukul 2:30 pagi. 2:30 pagi. I pergi kat pintu dulu. Demi Allah, Masjid Ghufran ni, bila you naik je dari bawah tu, you naik ke tepi tu, park kan itu. Tepi ni ada satu pintu sebelah situ yang you masuk belah lelaki. I masuk je belah situ, ada satu lelaki tu buat I. Nak itikaf ke? Kata nak itikaf. Bahagian perempuan kat mana? Dia kata okey, bahagian perempuan dekat atas masih tunjuk. Dia macam tu. Lepas tu I tengok belah dalam. I tengok belah dalam tu ada lelaki duduk tengah tidur. Belah depan-depan dekat mimbar punya area kan. I kata, dia pun tidur kat masjid ke? Tak, mungkin orang tidur masjid kot. Kata tu orang masjid je, masjid tidur masjid kot. So you pun nak atas. Nak atas kan memang dia buka lampu. I kali lepas tu dia dah tak ada. Okay, tak apa. Okay, I nak atas dah ada wuduk dah. I pun sandak. Sandak you tak sandak lagi. I buat solat sunat apa ni? Itu masjid 2 rakaat. Lepas tu I buat solat taubat. Lepas tu I buat solat tahajud. Lepas tu ada mati akan nak buat solat pun. So apa you buat? You duduk, pegang Al-Quran kuning you. Okay, I sandak kat dinding. Masa I sandak kat dinding tu tak, masa tu malam yang ke-20 hari Khamis. Masa I sandak kat dinding tu, I penyang nak pejam mata kan. Tiba-tiba bam, ada orang tarik I kan. Nak kat dinding. Yang you tak boleh gerak, dan masa dia tarik you tu, dia flashback dosa yang you pernah buat. Dia tunjuk semua dosa yang you pernah buat seumur hidup you. Apa yang you buat sampai mak you terasa semua benda. Tu hari Khamis tak nak masuk Jumaat pagi. Demi Allah, I tak boleh buka je mata. Dia bagi you nampak semua dosa you. Semua dosa aurat you, dosa semua. Dia flashback you macam mana you huha masa kat disco, semua. Within that short period dalam masjid. Yang movie dia. Itulah that's your opportunity kan. Everybody serious. have this. Bila dia, I sampai hari ni kalau I cerita pasal tu, my tangan akan sejuk. My tangan akan sejuk because kalau lah dia bagi you sedar dalam keadaan you memang dah sedar dari arwah, macam mana you nak patah balik dari you. So bila dia jadi macam tu, I tak boleh buka je mata. I hanya boleh buka je mata tu bila tiba-tiba ada perempuan pegang tangan I. Dan nak masuk waktu subuh deh. Masa tu ada perempuan lain dekat situ juga. Orang damai dah rupanya. Rupanya masa time you dah tersandak kat dinding, you mengetap. tu tak ada orang je. Tak ada. Seorang je. Seorang. Tak masih pindah. I pergi tak ada siapa. Tak ada siapa, tak ada apa. Dan lelaki tu pun tak ada. I lepas I dah sembahyang haji, taubat, itu masjid, I buat taubat, I buat tahajud. I dah tak ada apa-apa. I pegang Quran tu letak atas pohon. I sandak je kat dinding. Bukan tidur, you macam sandak, pejam mata macam nak buat apa lagi, nanti lepas you just take a rest. Pasal sepanjang bulan puasa Allah tarik nikmat I tak boleh tidur. So 2:30 pagi setiap hari nikmat I tak boleh tidur. So kalau I tidur pukul 12 macam mana pun I akan bangun pukul 2:30 pagi. Dan I tak akan boleh tidur. I akan suffer setiap hari tu. Dan I tak boleh nak makan kecuali kurma, susu, Milo I. Yang tu je I boleh makan. Yang tu I tak lalu makan. I memang susu pada masa time tu. So bila I sandak masa time tu pejam mata, boom, ada orang gentap I tau. Dia macam orang gentap bau you ni, gentap you kat dinding tu, boom, nampak terus dosa you. Masa time tu boleh pegang my tangan. Setiap kali kalau I cerita, my tangan I akan sejuk. Setiap hari, setiap kali it remind me tangan I akan sejuk. So bila it was a scary moment yang you ada dalam hidup you, hilang daya buruk you tau. Datang satu perempuan pegang, dah masuk waktu ni. Dia ingat I tidur, I tak tahu dia tu. I first time tak semayang masa time tu, dia baca surah As-Sajdah. You tak boleh ingat dah apa dah. You tak ada khusyuk. Yang you tahu mentakut gila. You takut gila. So, jatuh hari Jumaat masa time tu. So in the same time, hari Sabtu I dah janji dengan kawan-kawan. I dah janji dengan my friend kan, tengok dah. I nak pergi masjid Shah Alam. Ada Ustaz Azhar Idrus buat Qiyamulai. Yang tu ada first time Qiyamulai dia buat. Okey, dengar demi Allah. Tahun 2012 check hari Jumaat ada tak jadual Ustaz Azhar Idrus dekat masjid Shah Alam. Masjid biru. Masjid Shah Alam yang besar tu. Okey. So what happened hari Jumaat tu, hari Sabtu tu, I tidur pukul 12.
Selalu dia panggil Epo apa? 2.30 kan? 2.30. Hari tu tak. Dia panggil pukul 12.30. Berapa bulan tu? Hari yang 27. I tak ingat dah. Hari yang puasa yang ke-27. Tak, puasa yang ke-23. Dia kecil pukul 12.30. Sorry, 1.30. Dia panggil 1.30. Lepas dia panggil 1.30. Kata apa? Aduh, kalau ia pun selalu hang buat 2.30. Stay 2.30 lah. Aku baru tidur pukul 12. Hang panggil 1.30. Ni memang bala lah. Aku tak ada nak buat apa. Lagi aku dah nak pergi masjid. I duk bercakap lah, monolog dengan macam tu kan. Aku cakap apa? So, I bangun. I kata, kencing. Duduk balik atas katil. You tak mau buat apa-apa. Pasal you tak larat. Pasal lagi you dah struggle. You tak lalu makan semua. So, bila I duduk atas katil tu nak pejam mata. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, Allah bagi macam tu. You dah harga sampai you suffocate. You buka je mata. Masa time tu, masa yang Allah tarik nikmat air sepanjang sebulan tu, I hanya boleh minum melu air je yang I suka. So, bila you suffocate sangat-sangat, I bangun, I buka pintu, I turun tangga. Pasal I duduk duplet Amani Kondo kan. Okay. Turun tangga tu, nak baca ayat tu. Kan kettle, bila kita tekan, bila dia nak panas macam ni. Mana tu dalam hati awak lah sunyi sangat malam ni. You tak ingat malam ke apa? Awak lah sunyi sangat malam ni. Lepas tu tak tahu. Pelik sangat sunyi dia ni. So dalam keadaan you duduk kat tu, tiba-tiba hati you terdetik. Pasal I duduk Amani Kondo, memang akan ada time tu hari Sabtu akan dengar Ferrari, orang balik disco semua. Saya kata, tak tahu malam ni Lailatul Qadar kot. Dia kata tu. Tunggu you lari pergi ke belakang ni tengok pokok. Pasal kita punya ada impression pokok akan tunjuk. I tengok pokok dulu. Bila I tengok pokok kan, alah. Atau I gelak, alah, pokok tak kata tak mau Lailatul Qadar, kata hang tak mengharap Lailatul Qadar kan, hang kan macam plastik kan. You dah cakap dengan diri you kan, gelak kan. Dalam duk gelak tu, tiba-tiba I perhati kat depan tu, ada kereta lalu depan I tau. Kereta lalu I kat tingkat 6. Rumah 2 tingkat. Kami tingkat 3, jadi bersamaan dengan tingkat 6 tau. Kereta lalu, tetapi you tak dengar bunyi kereta. Dia macam bunyi. Biasa dengar tak? Bila kita naik kapal terbang, dia berdengung. Apa dia simptom malam Lailatul Qadar? Malaikat turun sampai sebanyak yang mungkin dan dia sunyi tau. Dia kata pun. Masa time tu kan, kata pun. Terima kasih. Lepas tu, bila itu saya kata pun, aku ni tak cukup tidur ni. Pasal aku ni tak cukup tidur ni. Badan aku dah teruk sangat. So, you pun tak apa. Okay, bancu ayat naik atas. Minum dulu. Lepas tu bancu kali kedua naik ke atas. Okay. Bila naik ke atas, aku tahu that's it lah. Tak payah pilih masjid Syalam pasal apa? Terang mana alim nak buat 2 kali tahajud. So I ambil wuduk, I buat semayang. Okay. This is the point. Ingat tadi. Siapa lagi? Thank you. Okay. This is the point. I ambil wuduk. I dengar berdengung daripada tadi kan, yang kata-kata tak boleh dengar apa langsung. Awak kereta ni macam tu kan. Sebenarnya kita pun ambil wuduk, I semayang. I semayang sunat. Semayang start dengan semayang taubat. Okay, dengar lah. Sebelum Allahu Akbar. Tuan kan. Lepas dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba kan telinga belah kanan bunyi Subhanallah. Memang. Masa time tu kan bila dia sebut Subhanallah. Punya ramai belah kanan meremang bulu rumah you kan. You sampai kata, ya Allah, benda ni malam ni kan, demi Allah I tak terlintas Lailatul Qadar lillahi ta'ala. I sengap I baca itu kan. I sengap lama tak. I sebut apa tak? Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya bila lepas dah habis semayang tu, esok pagi tu I baca, I cari maksud Al-Fatihah ialah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang kita baca Allah jawab immediately. Pasal tu kita tak boleh kalang kabut baca Al-Fatihah. Bila kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, Allah kata apa? Hamba-hambaku sedang memujiku. Masa time tu yang I dengar Subhanallah. Punya ramai sebut Subhanallah sampai kan you kuat sebelah telinga kanan you meremang ni semua. I masa time tu sengap. I was stunned. I kata apa? Allahu Akbar. Tapi tak fikir apa dah. Tak fikir memang tak. Dia tak fikir apa pasal tak nak berdiri pun masa time tu duduk. Apa ni aku hari ni kan? Baca habis semua. Dah baca semua habis kan? Last kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Angkat kepala baru notice masa malam tu I ada kucing rupanya dalam rumah I. Selama ni I daripada dulu bela kucing jimuk dengan toy.
Kucing rupanya daripada tadi pagi kerai atas katil dia macam tu. Tengok kat belakang. Oh, dia nampak. Dia kerai daripada. My cat daripada mula semua, bukan Kenzo saja, semua. Kalau pergi mak dia beli ayam, berak pun dia bagi ikut, bancu ayam pun dia akan ikut semua. So bila jadi macam tu, I baru notice kata kucing I kerai daripada tadi dekat situ. Sampai I habis semayang depa kerai. Terjegat rumah tu. Terjegat macam tu, ha. Nampak malaikat. Wallahualam. Lepas tu I bagi salam kan. Duk 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 kan. Okey. Buka IG Facebook cari ni malam berapa? Malam ke-23. Aku kata okay, tak apa, aku baca main dia. You tak payah hafal doa. Kalau Allah nak bagi kat you, you boleh baca doa. Okey. Okey. Tak habis lagi itu. Okey. I sengap. Okey. Sepanjang daripada hari pertama bulan puasa sampai hari yang dapat tu, tiap kali dia bagi 2:30 pagi, memang you tak akan boleh tidur. Hari tu dia tak bagi you tidur, tapi lepas you semayang subuh, you semayang subuh je. No, habis benda sebelum semayang subuh lah, you turun bawah, you nak sok kan? You nak turun sok. Masa nak sok tu, I tengok my sister. Mona baru balik ke? Dah aku daripada tadi dia tengok cerita Korea, dia bagi lah. Daripada pukul 11 tadi aku tengok cerita Korea. Apa yang maksud dia? You turun tadi, Allah tak bagi you nampak pun adik you, dan adik you pun tak nampak you. Maksudnya Lailatul Qadar ni kalau Allah tak bagi kat kita, kita boleh duduk kat kedai mamak, orang lain yang di atas rumah tu boleh dapat Lailatul Qadar, kita boleh tak nampak simptom-simptom Lailatul Qadar. Kita boleh tak teringat nak bagi kat mak kita, nak telefon mak bangunlah malam ni mak. Cuma seorang saya melaluinya. So zaman. I kata pun, I sengat, I tak beritahu apa-apa my sister. I kata, tak apalah, makan. Nak atas main subuh. Okay, dia selalu main subuh memang I tak ada tidur dah. Get ready lah, nak baca Quran, semua nak pergi kelas mengaji semua. I pergi kelas mengaji setiap hari. Pasal tu I beritahu kat you all, apa yang you all belajar ni adalah hasil I pergi belajar. Dan kalau orang curi benda nota ni tanpa minta kebenaran, I tak reda dan I tak halal. Pasal apa? Bukan isu pahala. Aku cari kederat tu. Dan bila saya dapat pagi tu, lepas main subuh, tak tahu macam mana. Lepas je main subuh, Allah tu Maha Kuasa, first time you boleh tidur lepas subuh. You pun dah tertidur lah. Bila you bangun esok tu pukul 8 pagi, rupanya you dah duduk atas katil. First kali bisa buat, terus koma. Kau koma, mak kata apa tau? Han tengok tak tanyalah ustaz. Dia yang tu. Dok mak, dia cakap mak, dok dengar ni. Ustaz kata semalam, kemungkinan malam Lailatul Qadar pasal apa? Hari ni mendung satu macam. Buka curtain memang mendung. Okay. I don't believe that I dapat malam Lailatul Qadar because tak ada pokok sujud. Pasal mindset kita macam tu. semua mindset kita okay. Tetapi apa yang saya dapat lepas malam tu ialah Allah bagi I satu kerinduan yang I cannot live without Quran. Pasal tu bila orang tanya kat I kan, I punya objektif dalam niaga, I nak bagi kemanisan yang I minat Al-Quran tu, I akan transfer pada orang. Dan pasal tu setiap hasil jualan Al-Quran ni, Tuan Maisuri, nak bagi tahu orang Datin Seri, kita ada duit RM15 pi saham akhirat, RM15 pi tahfiz, RM15 pi asnaf. Kita tak jual Quran untuk sonok-sonok jual Quran atau untuk profit tak. Ya. Tak. Pasal tu bila orang tanya kenapa Quran Ar-Raya ni dia ada aura dia, pasal yang tu Allah yang buat. Aura ni satu benda yang kita tak boleh create. Hidayah. Hadiah. Ever seen that? Bayangkan lah, bukan 1-2 hari, 2020 itu I come up with the idea kan. Lepas tu I promote jual Quran semua. Lepas tu bila ada orang katakan, orang ni bila I kata dia, weh mai lah tolong aku, weh. Dulu I'm a founder for the Humanitarian Squad. Kalau tengok Humanitarian Squad ni, dia tim dia non-Muslim tau, dengan Muslim. So kita bantu rumah terbakar dekat Kelang, Ulu Kelang semua kan. Tetapi because I tak pakai tudung masa time tu, ada gambar kat YouTube kalau cari nama. Lepas tu bila I pakai dapat hidayah semua, I decided nak pakai tudung betul-betul. I kata apa? I nak buat something yang benda I tak suka orang Islam meminta. I tak suka macam kita sekolah agama tapi kena tunjuk minta. No. So for me I boleh beli. Kalau you ada ilmu tu, why don't you bagi ilmu you dalam bentuk yang bagi manfaat kat orang. Contohnya mengajak mengaji, buat apa semua, I tagging Al-Quran, I buat apa gitu. I buat sendiri. Masa mula-mula I buat kan, orang siap gelak kan. Apa tagging Quran, hang dah bawa kereta mesti pergi jual Quran yang dapat untung satu Quran RM20 semua.
Because I not orang suka. Sampailah satu orang tu bila I kata dia, "We hantar tak masjid ni perlukan duit bantuan macam ni." Dia kata pakai I. Ngalah lah. Satu hari dia main rumah I, dia kata apa? Cantik lah Quran lah. Hantar Quran kat aku. Tak boleh lah Quran aku. Dia kata macam ni. Kalau hang nak aku bantu untuk bagi tabung tu, hantar Quran tu. Duit tu hang bagi duit tabung. Saya kata, okay tak apa. Is that what it takes for me to bantu orang? Dulu lagi tau. Kalau tengok malam ni I buat live kan. Al-Quran orang beli bukan tagging by paper. Saya tulis manually satu Quran 5 hari untuk completekan apa dia. I highlight pula doa ni sampai doa ni. I tulis baca apa dengan apa. Sekarang lepas tu bila I kahwin tahun 2014, my husband was so shocked. Dia kata, you bawa kereta, you need trust, you doing very well. Why you focus Al-Quran? Tak logik yang dia nampak kan. I kata macam ni, I love selling Quran. I pernah buat orang achieve 36% return dalam unit trust. I tak rasa nikmat buat duit. Tapi bila I boleh beli orang jual Quran, 10 orang beli Quran dalam sebulan, you dapat untung lebih. Tak ada untung, tu kira untung. Total baru 2,000. Yang tu lah tagging tenaga you semua. Katalah you tu satu Quran dalam RM50. You meloncat mengalahkan you dapat income gaji you unit trust RM54,000. Aku kata, oh seronoknya 10 orang beli Quran aku. I always say, because my mother always say this to me, janganlah pakai skirt. Tolonglah berubah. Kesian kat mak. Tolong mak. Mak esok masuk dalam kubur. My mother always say this. Mak esok masuk dalam kubur. Orang lain yang tahfiz dengan hafizah ada taman. Anak aku esok hantar duri je kat Quran tu. Aku masuk kubur semua dengan azab. Mak sakit hari ni. Hampa pasal hampa buat benda-benda macam ni. My mother always say that. Then I always say to my mom, satu masalah tanggungjawab kita pula bila mak tobat kita kena buat. So bila I jual Quran, I kata apa? Ya Allah ya Tuhan aku tak mampu jadi hafizah masa aku muda. Kalau hari ni lah aku buat ni, apa saja yang aku buat ni bagi dia jadi taman supaya mak aku masuk dalam kubur tu. Yang tu saham dia. So bila orang tanya kat hafizah, bila you letih? There's no letih. Pasal I'm preparing for my mother punya heaven and my father. Takkan letih. I'm fighting. Bila orang kata Datin, orang tiru you, orang curi nota you, orang buat ni. I tak halal. Pasal perkederat I nak buat. I'm fighting for sekolah tahfiz belakang I. Sekolah masjid mana yang perlu bantuan. You take my effort, my ilmu, just to make sure that you dapat jual Quran, lepas tu curi idea I. Without asking for that, tak boleh. Macam tu. I fight for people belakang I. Yang macam baru ni kita tolong 100 keluarga. Dengan duit semua. Saya buat tu lah. Every time bulan puasa, kalau Ramadan kita akan bagi dekat bulan Mekah semua kita bagi. So for me, bila orang tanya, Ben, apa yang tujuan you buat menjaga ni? Sedangkan I can sit comfortably. Because I not fighting for myself, I'm fighting for my family, my mom. So ever since Pizza dapat malam tu, I cannot live without Quran. So I always say that this, somewhere, somehow, I will use whatever thing experience sebagai orang yang ketegar tak ada tukar dengan Quran. I will make sure that akan ada spesies-spesies orang yang macam I ni akan minat Quran. Amin. Biasa apa? You based on your own personal experience. So you transfer the experience, you tahu how to tackle these people. Pasal you are one of the person yang Allah bagi stubborn. Pasal tu, kita sekolah agama pun kita tak boleh buat dakwah macam mana orang yang bukan sekolah agama. Pasal apa? Allah bagi dia pengalaman untuk dia go through penghijrahan dia. Macam mana dia rasa kemanisan daripada dia berhijrah. Okay. So that is the thing now. I find every day, I come up with every day, everything yang apa yang boleh buat untuk orang minat. Orang tak boleh nampak raya ni satu benda. Pernah tak, you tak give up ke? Orang pernah tiru macam-macam orang main kerja kat raya, main tiru idea pun semua. Tolak. Pasal I always believe dalam tu. My marketing, the best marketing is Allah. Because Allah know what is my niat. Nama amalu niat. Okay, biasa pun. Ada lalu kata, I buat benda ni, lepas dia bagi tu, macam mana you bagi kat I, macam tu lah juga I nak you bagi dekat orang yang beli Quran raya. Help me to help these people. So 2012, sekarang 2021. Bukan satu hari, bukan 2 hari, berhari-hari daripada rumah. Sampai I pernah kata tak, orang pandang hina I jual Quran. I kata satu hari aku akan buat satu benda yang bila orang pandang, terpaksa pandang showroom Al-Quran pertama Malaysia. Bermula daripada tagging, mula-mula. Hanya I bersyukur sangat bila kahwin, my husband kata apa? Why you tulis macam ni? Masa time tu nanti bisa tunjuk yang original.
Bahasa market, bahasa Kedah dalam tu. Bodek Allah. Maksudnya ayat bodek Allah. You tak nak because you tak tahu how to nak tackle macam nak ni kan. Dia panggil ayat bodek Allah semua. You tulis tu. Orang beli Quran. So bila I kahwin tahun 2014, my husband kata, kalau I kata kenapa jual Quran tu? I kata I like this one and this kemanisan. Dia kata if that what you like, then I will support you. I takkan question lah. But dia kata macam ni, mami, teruk sangat lah you punya tu nota ni. Come let me do. I ada video tak, dia type balik, dia retype dia semua. Dia potong paper, starting point. Kalau bag ni 2 bag besar IKEA pergi post dekat Jalan Tun Razak, Tengku Rahman. That's a journey sebelum nak start macam hari ni. Pasal tu bila orang kata Datin, do you feel macam apa yang competitor you buat kat you, semua kata kat you? Pasal you I pernah ada orang buat fitnah. Serius orang buat fitnah gila-gila. I sampai tak boleh down. I punya down gila-gila. I balik Mekah, I memang down gila-gila. 5 hari lepas balik Mekah kot. Tambah seminggu, dekat 2 minggu. Satu hari tu I rasa down gila-gila. Orang tiru I pasal semua kan. I menangis dekat sejadah tu. I kata my husband I balik office, I nak pergi Mekah. Dia kata, rambut tak naik lagi mami. I nak pergi Mekah. Kena bayar kompang. Kita pergi Mekah balik. I pergi Mekah 5 hari je. 3 hari di Mekah. Sehari pergi balik kan. Tak pergi Madinah semua pergi. I tawaf. I bawa doa apa yang nak bawa. So, alhamdulillah. Memang balik Allah bagi kekuatan. Dia bagi mindset. I selalu kata macam ni. Allah Tuhanku, jika ada orang cuba yang jatuhkan aku lepas kat hang. Because they are not fighting with me. Yeah. Aku tak boleh perang dengan manusia, ya Allah. Aku memang tak mampu perang dengan Allah. Tapi satu, ya Allah, aku betul-betul buat untuk dengan kitab Mullahmu. Kalau ada orang yang cuba buat kat aku, fitnah aku, buka aib aku, buat aibkan aku, cuba jatuhkan aku semua, aku lepaskan benda ni game hang dengan mereka. So apa dah? Yang tu je. That's why I said above everything, sebagai seorang ibu, That's my mom punya advice to me. you are a very genuine person. You speak your mind is one kan. Memang kita cakap tu bukan takdir lah kata nak selindung ke, kita ni cakap tak cuba bikin ke, that's the terminology sekarang ni kata. Tapi satu perkara yang kecil dan sebelum saya datang saya dah niat dalam hati. Sebab jangan salah Datin, kamu yang terbaik dan kita tak boleh kata ni hak kita. Macam dia kata, aku minta maaf. Saya cepat saya cakap. Dia kata kalau kena marah aku tak boleh tengok saya kata tak apa. Saya kata kita tak boleh kata ni semua ni adalah berlaku atas dasar usaha apa yang berlaku ni asbab. Jadi katalah saya minta maaf lah dengan Munawarah pun masih down, masih business so down. Dia kata tak apa. Dia pun pakai tudung pun cukup bagus dah. Tuyuk tiru lah macam pattern apa lah, comot depan ke kelepek depan tak apa. Itu dia pun tak ada. Kita sendiri tak ada patented kan. Tak boleh nak datang buat kita kan. Sebab ni Allah. Tahu, saya tahu. Saya tak mampu. Tahu. Tapi tak mampu. Kalau dia kata saya buat, saya bayar RM15, saya buat semua tu bukan dia. Tapi masalah dia, yang hak tolong buat ni, hak yang pakai tudung labu-labu ni, dia pun siap buat fitnah kat saya. Yang Satu. Lepas tu, dia pun siap macam mana tahu? Dia pun pergi kat Haji Arayam. Jangan beli kat Arayam. Haji Arayam mahal, main kami semua. So, dia pun buat kat kita pula macam tu balik. Jadi, yang tu yang buat kat saya betul-betul marah. Saya ada orang yang boleh kata, Datin, saya nak buat yang ni, boleh tak kalau saya nak tolong Mena? Lagi. Tak Datin, macam ni. Kita pun seangkatan. Saya pun kena fitnah besar-besar juga. Masya Allah, Tuhan saja yang tahu. Ibu saya ni memang betul-betul menjadi saya punya tulang belakang. Dia nasihat pada saya, dia kata, Aisyah, apa-apa kalau kita serah pada Allah. Dia put Allah first. In anything, put Allah first. Memang marah tu memang marah. Tak, memang kata, siapa yang tak marah orang fitnah kat kita? Memang marah. Marah tu Tuhan saja yang tahu. Saya pun di seangkatan ni ada terlalat kan. Semua seangkatan memang. Geng-geng terlalat. Memang. Macam Datin kata kan, dah down sangat. She was bipolar. Fitnah satu dunia. Bubuh dalam viral, bubuh dalam out. Biar totally out. Istana jangan suruh pijak. Tak pijak.
Allah Akbar. Tadi kata nak buat fis, nak buat saya bagi terus hilang. Sebab kita Allah dah bagi kita. You dah bagi on top the world, dia bagi kesedaran. Jadi nanti saya nak abang bagi. Walaupun dia nak buat macam mana, janji ilmu tu dicurahkan, dilimpahkan bagi orang yang tak mampu, yang tak sampai ke tahap yang dia buat ni. Ada sebab the flow. Sebab dia kata kan, kalau saya nak beli pun saya tak mampu, saya teringin. Dia kata tak apa, saya tolong buat rumah. Tak apa, yang nak kata apa tu dia kata. Yang tu dia kata. Yang pentingnya ini hidayah ni. Bukan setakat yang Datin dah bagi kepada semua orang nak buatkan nak buatkan taman di syurga, tapi dia naliak semua sampai ke pelosok dunia semua, from the top, the very bottom. The thing that went to them, that's the most important thing. Sebab dia kata ni hak Allah. Tapi dia kata ni kita, tapi niat murni bagus. Pasal tu saya tak tengok dah kiri kanan. Saya hanya fokus. Saya fokus apa? Saya fokus setiap hari apa yang aku nak buat yang terbaik. Come up with the things. Make sure that setiap hari find out dekat IG apa yang buatkan orang yang akan jauh pada Quran. Macam mana saya tengok diri saya sendiri. Jauh pada Quran. Tak boleh macam tu bila ada orang kata Datin, saya struggle nak pakai tudung Datin. It's okay. It's okay. Pasal apa? I pernah pakai tudung tahun 2008 dan I buka balik tudung. Pasal it's not easy thing. Istiqomah bukan istirahat tau. Betul-betul ikan with the challenge. So macam baru ni ada customer dia kata, Datin, I tak ada nak pakai tudung macam mana. I kata it's okay. You don't pakai tudung kerana orang. Kalau nak buat kerana Allah. Yes. It's not something easy. Pasal pun orang kok mana pun you will never be perfect way. Kita buat itu. Orang akan pick point tak mana yang bahagian yang you akan cari pick point you tau. So you buat bahagian you. Contohnya macam orang tanya, Datin why you buat so much content semua? Pasal I nak tunjuk ke orang yang jual Quran pun dia manusia. Betul. Dia manusia. Dia ada live kucing dia ada live dengan anak dia ada cabaran minda dia, ada benda doa dia yang Allah saja hulkan dulu bila orang kata, Datin you tak ada doa ke untuk raya dia cakap? Ada doa Rabbi syarli wa yassiri amri wa lahu tatamin lisani ya qawli, tapi Allah hul. Pasal apa? Kalau kita tengok secara dia kan semua, okey, Datin Sri, ya. Allah bagi semua dah. Allah bagi a very loving husband, rezeki, mak bapak okey, keluarga yang happy semua. Dia akan hold satu benda supaya setiap hari bila you tahajud, you ada benda yang you akan doa, ya Allah, bukalah pintu, kunci pintu lidah anak aku. Macam kata, oh my daughter, Fir'aun tu siapa? Dia tak mak, dia tak bantu, dia tak apa, Tuhan jaga dia sampai dia jadi bongkok semua. Kalau you are given everything in life, you don't appreciate. Tak boleh. You jadi Fir'aun. Allah akan bagi satu benda untuk bagi you. You akan, dia tak akan duga benda lain. Dia akan duga dalam benda yang paling close to you. Yes. Anak. Actually Datin, orang tu tiru sebab berkat. Dia nakkan idea tu tapi tak dapat. Tapi dia buat cara dia, tapi cara dia mungkin tak betul. Niat betul tapi cara tak betul. Serius dia pun fitnah dia punya. Bagi for me, Fiza dah tak tengok benda tu dah. Because the moment lepas balik pada umrah tu, habis dah balik pada umrah tu, I kata Jannah tak. Pasal dah lepas dekat Allah. Lepas dekat Allah, satu benda. Bila orang kadang-kadang screenshot, Datin, dia kata macam ni lah kat you pasal Quran you. Saya kata apa? Oh iya ke? Itu bukan Quran. Dah. Iya ke? Itu bukan Quran. Azibah. Atau kadang-kadang orang kata, Datin, adalah Datin dia buat macam tu dekat Shopee. You ke? Hermes pun ada kat Shopee. Tak payah tunggu 5 tahun. Nanti kita pergi shopping kat Hermes. So you don't take it seriously pasal satu benda. Dia macam ni ya. Kalau you tahu, ni live. Tak masuk suara nak tanya. Okay. Dia tak ada, it's facing my face. Hanya dia macam ni. Bila I always believe macam ni, Allah bagi rezeki tu, Allah yang bagi rezeki. Dia bagi rezeki. Dan dia macam ni, dia akan bagi rezeki pada hamba Allah yang dia tahu niat dia. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan orang ni, saya pernah tak ada satu orang ni, mak dia follow tegar, anak dia sekolah kerja kedai agama buku Al-Quran. Sekali owner kepada kedai tu buka live saya, bini pada owner tu boleh kata kat husband dia, macam mana Raya boleh jual Quran macam tu punya laju? Kadang orang tu, macam mana? Sedangkan kat pasaran orang tu tunjuk ada Quran yang macam dia orang kot 100 lebih je. Pasal apa? Macam mana orang beli kat dia? Pasal
Aura dia tu, orang kata ruh dia tu. Dia macam ni, bidang kuasa Allah yang kita tak boleh nak fikir. Satu je, kita doa ya Allah tangguh. Dan oleh saya pegang satu benda, nak murah rezeki, memudahkan rezeki orang lain. Buat free review, bantu orang lain. Saya pernah susah. Saya pernah susah nak bukan saya susah dari segi wang ringgit. Masa saya nak market Al-Quran ni, nak market sangat-sangat Quran, you kawan you semua Datin tu Puan Seri, you pergi jumpa dengan mereka nak bagi Quran, dia boleh kata betul. Dia pun kan ada associate mak Datin, ada dinner boleh bagi. Hang bagilah Quran aku sebagai hadiah. Ada kan nak bagi Quran? Ada kan nak bagi Quran? Ingat apa? Saya macam orang aku nak kata kau tu suruh bertobat. So people pandang sebenarnya dia reject your idea. So nobody help you masa time tu. So I will say that satu hari kalau aku kaya, kalau aku ada nama, I will use my platform to help these people. Somewhere somehow, because why? Akan ada bahagian aku yang boleh bantu. So I buat free review. Because for me, Allah bagi. Mesti kalau macam mesti ada orang yang perlukan platform tu. I kata tapi ini adalah hak Allah. Kita bagi pada mereka, kalau Allah nak mereka panjangkan cahaya tu dalam jiwa dia, macam juga macam Lailatul Qadar tu. Tak baru-baru ni dia kata siapa dapat Lailatul Qadar telefon berapa tak apa kata. Kalau bukan kita punya rezeki, telefon pilah satu malam kita angkat. So far masa saya time tu saya tak teringat nak telefon siapa pun. Tak teringat adik sebelah bilik pun. Masa time tu Syafiq dengan Salina duduk sebelah. Salina di bawah rupanya. Allah tak kena nampak. So bila I duduk, I selalu kata macam ni. Rupanya betul lah. Orang duduk kedai mamak pun tak boleh nampak Lailatul Qadar. Sedangkan dia pun berjaga satu malam. Ya betul. Mamak 24 jam. Kan? Orang di atas dapat Lailatul Qadar. Kata pokok tumbang apa semua. Takkan dia pun tak nampak. Tapi kedai mamak tu ada pokok. Betul kan? So again, benda-benda macam ni kalau Allah tak pilih. Terpilih. The chosen one. Macam dah kita dah bilang baik Allah. Buat dia sama Allah. So saya buat satu lagi pengalaman saya share ialah baru ni. Ada orang tiba-tiba trigger, Datin, I think I nampak gambar you masa viral yang you masuk, you jadi jenazah. Okay, bisa pergi belajar kursus jenazah. Ni dia cerita. Dia tahu cerita pasal jenazah tu. Cerita kat Maimah. I layak buruk tau. I kata dia tanya ustaz tanya, siapa nak jadi jenazah? Cik, I angkat dekat bangsa. Nanti saya kata apa? Ustaz kata ni nak tabung tau, kapuk barus semua. I kata tabung. I kata tu pasal apa? Itu saya kata my friend, hang jangan lupa tak ambil gambar kata aku mati tau, nanti buka kat Facebook. Jadi kita tengok berapa ramai orang komen. You boleh buat layak buruk. Okay, hang tengok gambar aku ada muka beriman tak aku mati. Saya buat layak buruk. Memang That one what year? tu 12. 12. Okey, lepas tu Ustazah, I duduk, dia dah tabung kapuk baru semua. Masya-Allah. Dia balut semua, dia balut tang kaki. Bila dia terbalut tang lutut, I sembang lagi. Bila dia balut tang perut, masa time tu blow, macam ada benda kat belakang tau. Macam rasa macam ada orang ke? Masa time tu tangan you dah duduk dalam kain dah. Nak tengok tak boleh. Tapi kawan I duduk lagi buruk lagi kata, weh, hang cepatlah ambil gambar. Bupu ni ustazah nak bupu tisu dari hidung aku dah ni, cepat. Aku mati cepat. Aku nampak cepat. Bupu dekat Facebook kan, aku tengok berapa ramai orang komen. Hang tulis tu Al-Fatihah. Hang tulis hang asal dah ambil gambar. Masa tu you dah pakai tudung, you dah dapat Lailatul Qadar dah dengar. Tapi you layak buruk. Masa tu after. You layak buruk lagi. Pasal you ingat kursus jenazah je dah. Betul tak? Okay, takkan bukan hang mati. Takkan ada kan, betul. Bila bubuh kat sini, it doesn't change you walaupun you dapat Lailatul Qadar, you still same human. So yang gila-gila stay there. It bond with you. Masa ikat ni salah satunya. Okay, ni nak tanya Ustaz, nak ikat sampai atas ke? Pasal kalau nak ikat sampai atas ni, saya nak buat betul. So saya kata, Ustazah dah ikat perut, ikat sampai atas, bila lagi nak jadi jenazah? Kata buat je ikat. So masa dia letak kain kat sini, okay, tak kat sini, dia lapik sini je. Dia lapik, dia tak buat bunjuk lagi. Dia lapik je. Okay, masa time tu kan, you kelu gila. Dan masa time tu kan, you dekat bisik, kalau kau mati hari ni, apa amalan kau dah? So lelaki. Kata nak kata soal lagi tu. Masa kau mati hari ni, apa amalan yang kau ada? It's my biggest fear, you know. Masa time tu kan, masa time tu kan,
Air mata you bukan menitik tau. You berdarau. Cucuran. You sesengap habis. Yang Ustazah cerita lah, okey macam ni, kalau jenazah macam ni, you tak boleh nak panggil orang untuk buka pun, you tak ada apa. You sengap bodoh. Dia sengap bodoh. Tapi dia buat dia tak lama. Dia buka pintu yang tu kan. Turun. Masa time tu kan I turun sengat. I tengok, I turun kata apa dekat Ustazah kata, "Okey ke Fiza?" My friend. "Weh, hang okey ke?" Buka. Dia buka, I turun start kereta, balik turun rumah, I turun duduk atas katil sengat 1 hari tak makan. Pasal apa? It remind me, kalau hari ni hang mati hang apa pun tak ada. Masa time tu saya tak buat lagi bisnes Al-Quran. Nombor 3 apa dia? It remind me so much yang malam tu yang I dapat kena pegang dekat dinding tu. Itulah flashback apa yang kita buat. 2 kali dah warning. 2 kali warning. Ni kita tak boleh, kita tak boleh asal. Aku tak ada wuduk. Itulah. Apa nak semayang bilik Fiza boleh semayang bilik Tak saya? ada wuduk. Saya tak boleh. Basuh muka. Yang dia keluar pergi semayang tu. Please semayang dalam bilik saya. Tak apa ni. Kita nak finalize. Minta maaf dah bukan apa. Tak apa. Saya- So kita end dulu saya punya live ni. So you all dengar dah pengalaman saya mengenai apa yang saya alami sepanjang bulan Ramadan 2021 yang merubahkan 2012 yang merubahkan yang official penghijrahan saya. InsyaAllah. Terima kasih. Pasal tu kita jangan pandang rendah dengan orang yang dan ni ultimate tagging. Yang mean eksklusif tagging campur dengan Asmaul Husna. Ni macam ICT juga ni. ICT tambah lagi sikit. ICT ada kalang cinta, dia tak ada kalang cinta. I dream to have this. Assalamualaikum. Pada mula dia tunjuk dulu. I berangan.